Salam sejahtera. Hari ini saya dan kawan-kawan ingin membuat presentation tentang bab 1 dalam silibus biologi tingkatan 5, iaitu sistem pengangkutan. Slide yang seterusnya adalah berkaitan dengan subtopik 1.4, iaitu konsep limfa. Objektif pembelajaran berkaitan subtopik ini terdapat 8 perkara. 1. Menerangkan pembentukan pendalur intestis dan komposisi pendalur intestis. Kedua, menyatakan kepentingan pendalur intestis. Ketiga, menerangkan pembentukan pendalur limfa. Keempat, menghuraikan struktur sistem limfa. Kelima, menerangkan peranan sistem limfa dalam pengangkutan. Keenam, menerangkan bagaimana sistem limfa dan sistem peredaran darah saling melengkapi. Ketujuh, membandingkan kandungan darah, pendalur intestis dan limfa. Kelapan, menghuraikan kegagalan pendalur intestis kembali ke sistem peredaran darah. Tajuk pertama yang saya ingin menerangkan adalah pembentukan pendalur intestis. Apabila darah mengalir dari arteriol ke kapilari darah, terdapat tekanan hidrostatik yang tinggi dikenakan pada kapilari. Tekanan yang tinggi akan menolak sebahagian plasma untuk mengalir keluar ke dalam ruang antara sel. Molekul kecil bahan terlarut adalah seperti air, glukosa, asid amino dan mineral meresap melalui dinding setebal satu sel ke dalam ruang antara. Kepada bahan akan dimusnahkan oleh sel fagosit dalam nodus limfa. Yang seterusnya, peredaran pendalur limfa.
Pendalur limfa ialah pendalur tisu yang mengalir ke dalam kapilari limfa dan seterusnya mengalir ke salur limfa yang lebih besar dan melintasi nodus limfa. Selain itu, pendalur limfa juga tidak mengandungi eritrosit, platelet, dan protein plasma. Seterusnya, nodus limfa juga berfungsi sebagai penapis mikroorganisma. Limfa yang bebas daripada sebarang mikroorganisma kemudiannya mengalir ke dalam ductus thorax dan ductus limfa kanan. Limfa akan dialirkan ke dalam darah di vena sacravida kiri dan kanan. Darah yang bercampur dengan limfa ini akan masuk ke vena cava. Jadi, pendalur limfa dikembalikan semula ke dalam sistem peredaran darah. Dengan itu, sistem limfa berfungsi sebagai pelengkap kepada sistem peredaran darah. Perbandingan antara komposisi darah, pendalur tisu dan pendalur limfa. Darah. Komposisinya ialah plasma dan komponen sel iaitu eritrosit, leukosit dan platelet. Pendalur tisu. Komposisinya ialah plasma tanpa protein plasma, eritrosit dan platelet. Pendalur limfa. Komposisinya ada 3. 1. Plasma tanpa protein plasma, eritrosit dan platelet. 2. Lebih banyak tisan lipid. 3. Banyak limfosit yang dihasilkan oleh nodus limfa. Kegagalan pendalur intrasis kembali ke sistem peredaran. 1. Kadang-kadang pendalur intrasis gagal kembali ke sistem peredaran disebabkan halangan dalam aliran limfa kerana sangkitan pada nodus limfa atau sekatan di dalam sarung limfa. 2. Ini menyebabkan pendalur intrasis terkumpul pada ruang di antara sel dan menyebabkan pembekakan di bahagian tersebut. Keadaan ini dipanggil odema. Perkara ini biasa berlaku kepada orang tua, wanita hamil dan orang yang berdiri terlalu lama.